الفاتح إلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الشفاء والأمان والنصر على أعداء شق الغيث والفرج والرحمة عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وعلى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوجنا ويرفعنا في أعلى عليين مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعلى كل نية صالح وصالح لبدء دروسهم يا رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه يا قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas tentang tadabbur Al-Quran. Dan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah sampai pada surah Al-Jumu'ah dan kita sudah ambil masa yang cukup Masya Allah untuk kita terangkan hukum-hukum yang ada pada surah ini tentang seperti mana kita terangkan sebelum ini tentang solat, hukum solat Jumaat, siapa yang wajib atasnya solat Jumaat, dan juga pada hukum jual beli di masa hari Jumaat. Semua boleh rujukkan untuk dua video, dan kalau tak silap dua video kita cakap tentang, dua kelas kita cakap tentang hukum-hukum yang ada di dalam surah Al-Jumu'ah dan juga hukum solat Jumaat dan apa yang ada pada sunnah dan sebagainya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini insya-Allah kita akan berterusan untuk tadabbur pada surah Al-Jumu'ah. Kita akan ambil sikit dari awal lagi balik insya-Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Mula ala barakatillah tawakkalna ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Mulai surah ini dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tentang tasbih apa yang ada di atas muka bumi ini. Kul syai' fi hadzal kaun. Setiap benda di atas muka bumi ini. Pada insan, hayawan, nabat, maksudnya pada insan, manusia, binatang, ataupun buku-buku, ataupun pada benda yang jamad pun, benda yang jamad yang tidak ada ruh badannya, semua itu adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mula dengan yusabbih, bukan sabbaha. Kita dalam bahasa Arab ada perbezaan di antara yusabbihu dan sabbaha. Kalau sabbaha itu adalah benda yang sudah lepas. Tapi yusabbihu. Yusabbihu dia fi'il mudari'. Fi'il apa? Mudari'. Fi'il mudari' dalam bahasa Arab, yani fi'il berpuatan yang berterusan. Yani fil hadir wa fil mustaqbal. Di masa ini dan masa akan datang sampai bila-bila. Itu maksud pada yusabbihu. Ada perbezaan pada sabbaha. Macam kita kata ini adalah maknanya benda yang berterusan. Benda yang berterusan, yang berterusan tidak berhenti. Itu adalah biduni inqita', tanpa berhenti. Fal-kaun kulluhu, semua kaun ini, semua dunia ini adalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud bitasbih huna yani yunazzihunahu amma la yaliq. Maknanya menjauhkan pada Allah Subhanahu wa taala apa benda yang tidak layak pada itu. Maksud pada benda yang bukan-bukan, pada kata-kata dan sebagainya. Yani muliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim, yang Malik, Al-Malik Al-Quddus, Al-Malik Al-Adil, yang Maha Adil. Naam.
Al-Quddus yang Maha Suci, Al-Aziz. Ya, Naam. Semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan pada Al-Hakim, menunjukkan pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka bumi ini adalah semua dengan apa? Dengan hikmahnya, hikmah pada sun'illah Subhanahu Wa Taala, pada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di atas muka bumi ini bukan adalah benda yang tidak ada apa-apa, semua adalah ada hikmah pada badannya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني Allah Subhanahu wa taala yang hantar pada umat ini. Naam, pada manusia adalah bahasa fil ummiin. Hantar pada orang itu, pada orang Arab. Naam. Di masa di masa itu hantar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal masa. Ada Nabi alaihi salatu wasallam di kullin nas, pada semua umat, pada semua umat-umat. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala hantar pada orang-orang itu, naam, seperti orang itu tidak boleh, maksudnya seperti orang itu seperti apa? Seperti orang itu pada keadaannya tidak boleh membaca dan tidak boleh tulis. Zaman zaman di masa itu banyakkan pada orang yang dia tidak boleh tulis, tidak boleh baca. Nah, untuk apa? Untuk mengangkatkan orang itu pada sesat, untuk angkatkan orang orang itu pada keadaan sesat, pada keadaan kufur, keadaan jahil, kepada apa? Kepada Islam. ويطهرهم ويزكيهم. Maksud pada ويزكيهم dekat situ adalah sucikannya daripada benda yang daripada benda kufuran waliyazubillah, dan pada maksiat waliyazubillah. Yu'allimuhum apa? Yu'allimuhum adalah yu'allimuhum, maksud ajarkannya apa? Ajarkannya Al-Quran Al-Karim dan juga pada syariat. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Nah, ajar badannya adalah Al-Quran Al-Karim dan juga adalah pada syariat. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله. نعم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. وإن كانوا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hal orang itu daripada qabl bi'sa, qabl min qablu, qabl mana? Qabl maknanya sebelum. Sebelum apa? Sebelum bi'sat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum adalah Allah Subhanahu wa taala hantar badannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kanu min qabl la fi dhalalin. نعم مبين. أي وقد كان حالهم وشأنهم قبل بعثة الرسول أنهم كانوا في ضلال واضح ما بعده ضلال. يعني حالnya di sebelum baginda Nabi Muhammad SAW, badannya sebelum Allah Subhanahu wa taala memutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, badannya adalah dalam keadaan sesat, dalam keadaan sesat yang jelas, ma ba'dahu dhalal wadih mubin, jelas sangat. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Dan maksud Allah Subhanahu wa taala hantarkan juga khataman nabiyyin, nabi yang terakhir pada para nabi adalah ila qaum akharin lam yakunu fi zamanihim wa sayaji'una ba'dahum. Maksud dekat situ wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Yani orang yang akan datang selepas masa itu sampai hari kiamat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan untuk orang itu saja. Dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampai akhir zaman ini, sampai hari kiamat. Yani itu maksud wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Untuk semua orang yang akan datang selepas kaum itu ataupun selepas kaum itu, semua itu adalah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk orang itu semua. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dina inda Allahi al-Islam. Sudah, al-Islam itu adalah, dah jadi asal pada bab ini, Islam itu adalah agama yang perlu dipegangkan selepas zaman itu, selepas masa itu. Nah, wa huwa al-azizul hakim. Seperti mana adalah dalam riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قلت من هم يا رسول الله وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان بالثريا لنال رجال من هؤلاء
وقد حقق الله ذلك، فمعظم المحدثين وحماة الشريعة من غير العرب من الأعاجم كالبخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم كثير، والذين دخلوا في الإسلام من غير العرب لا يحصون عددا. Apa maksud pada perkataan ini? Dalam hadis di kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال kami adalah julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah, kemudian adalah turunkan surah Al-Jumu'ah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ada golongan yang lain yang akan datang selepas orang itu, selepas zaman yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu man hum ya Rasulullah? Sayyidina Abu Hurairah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang itu wahai Rasulullah? Wa fina Salmanul Farisi, dan ada di masa itu adalah seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Namanya apa? Salman Al-Farisi, menunjukkan Al-Farisi itu bukan adalah last name-nya. Itu Al-Farisi menunjuk pada tempat lahirnya ataupun tempat asalnya. Naam. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان. Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangannya di atas Sayyidina Salman. ثم قال لو كان الإيمان بالثريا لنال رجال من هؤلاء. Ni adalah iman. Kalau iman itu adalah akan dapat juga kepada orang seperti orang itu. Waqad haqqaqa Allah Subhanahu wa taala, maksudnya iman orang itu, orang yang jauh juga pun, orang yang bukan Arab pun, dia pun akan dapat pada bab ini, pada bab iman adalah memuliakan imannya. Waqad haqqaqa Allah dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti itu. Kebanyakan daripada orang yang memegang Islam betul-betul, yang menjaga Islam, sampai ada orang yang khidmat pada Islam dengan banyak pada khidmat untuk Islam, seperti mana? Seperti adalah imam daripada bukan orang Arab, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan pada orang Arab. Imam Muslim pun bukan orang Arab. Imam Ibn Majah bukan orang Arab. Dan ada banyak sangat daripada orang yang bukan orang Arab, dan tapi dia khidmat kepada Islam terlalu banyak, Masya Allah. Waladhi dakhalu fil Islam ghair Arab la yahsuna adadan. Dan orang yang masuk Islam bukan daripada orang Arab banyak sangat. Terlalu banyak yang masuk daripada bukan Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariba. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dalam mula gharib. Tidak macam luar biasa. Kemudian wa sayaudu ghariba. Di antara makna itu, yakni Islam itu mula luar biasa seperti itu, dan akan datang seperti itu juga. Maksud adalah pada makna itu, wallahu taala a'lam, akan datang juga pada kaum-kaum yang bukan Arab, tapi dia akan apa? Dia akan menangkan Islam, mengangkatkan apa? Kemuliaan pada Islam. Subhanallah. Fahada, maka ayat ini menunjukkan pada kita untuk kita fikir. Bukan ini adalah agama, khidmat pada agama Islam itu adalah hikir. Maksudnya hanya ada ataupun hanya pada orang Arab yang boleh buat. Tidak. Orang ajam, maksudnya yang bukan orang Arab pun dia ahli untuk apa? Untuk khidmat pada agama Islam, untuk juga mengangkatkan ataupun muliakan nama Islam di seluruh dunia. Seperti mana kita nampak, seperti mana tadi kita sebut, adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Majah, semua itu adalah bukan orang Arab. Imam Bukhari, Masya Allah, kitabnya adalah kira asahhu kitabin ba'da Al-Quran Al-Azim. Kitab paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim adalah kitab Sahih Bukhari. Kitab yang mulia selepas Al-Quran Al-Karim, kitab Sahih Bukhari. Dua-dua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kira di antara kitab yang sangat baik. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih semua adalah dikumpulkan di dalam kitab ini. Bukan maknanya adalah dalam kitab-kitab yang lain tidak ada hadis yang sahih. Ada juga. Ada juga hadis yang sahih, tapi tidak mengikut pada syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kebanyakan adalah syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah syaratnya ketat sikit tentang bab hadis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita satu hari buat satu mungkin kelas ataupun dua tiga kelas tentang a'immatul al-Islam, imam-imam yang besar dalam Islam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim,
kita cakaplah sikit tentang biodata dia, bagaimana dia kumpulkan kitabnya dan sebagainya. Ini adalah kira maklumat umum. Maksudnya maklumat yang kira kalau boleh ramai orang tahu ataupun berdua orang tahu. Apabila contoh anak kita tanya, kenapa Sahih Bukhari? Kenapa kita ambil hadis Sahih Bukhari? Kenapa kita banyak ambil hadis yang sahih daripada Sahih Bukhari? Apa kita nak jawab? Sebab itu yang sahih? Jawapan salah. Maknanya kalau kita cakap itu yang sahih, yang lain tak sahih ke? Bukan. Yang ini yang betul, yang lain tak betul ke? Bukan. Tapi dia ada syaratnya, dia adalah darajat untuk syaratnya. Macam adalah tentang bab ini. Mudah-mudahan satu hari, insya-Allah kita buat benda ni biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, untuk apa? Untuk mengangkatkan risalah itu ataupun mengangkatkan dakwah itu. Allah Subhanahu wa taala pilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jadikan orang yang memegang agama itu dan sampaikan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala, Wallahu dzul fadl azim. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Kita sebutkan sini apa? Yu'tihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada siapa yang pilih. Sebab Allah Subhanahu wa taala a'lam. Dia lebih tahu tentang siapa yang ahli untuk bab ini. Sebab kalau orang Yahud dia nak nubuat itu nak adalah para nabi pada golongan dia sahaja. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih agama itu datang bukan daripada golongan orang Yahudi itu. Dan ayat ini, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, itu adalah balasan ataupun jawab tentang orang kata-kata orang Yahud yang kata apa? Para nabi semua daripada orang Yahudi. Dia kata para nabi adalah mesti daripada golongan orang Bani Israel, mesti daripada itu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan jadi seperti itu, seperti mana dia harap, dan jadikan para nabi bukan daripada Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hal orang Yahud. Semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkannya semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selamat Baitul Maqdis, selamat Gaza biiznillah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang Yahud dan hinakannya di dalam Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala firman apa tentang orang Yahud, orang itu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia, bagi dia kitab At-Taurah, akramahumullah Subhanahu wa taala, beri badannya At-Taurah, tapi dia adalah sesat, dan juga kitabnya tidak dah sahih. Dan sekarang ada banyak benda yang tidak betul, dan orang itu tidak dapat manfaat daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina humilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Maksudnya orang Yahudi itu yang dapat kitab At-Taurah, yang dapat At-Taurah, dan adalah dia wajibkan untuk amalkan apa yang ada dalamnya. Kemudian orang itu tidak amalkan. Dia sudah dapat kitab khas untuknya, At-Taurah. Ada di dalamnya hukum hakam dan sebagainya. Dan tapi orang itu tidak amalkan apa yang ada di dalamnya. ثم لم يطبقوها ولم يعملوا بها. Tidak amalkan. Allah Subhanahu wa taala tashbih ataupun beritahu pada kita orang itu seperti apa? Seperti adalah pada binatang, adalah himar. Wa a'azzakumullah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti mana adalah himar adalah dalam bahasa Melayu adalah seekor apa? Keldai. Naam. Seekor keldai. Masalil himari yahmilu asfar. Seperti keldai. Naam. Alladhi yahmilu asfara. Apa yahmilu asfara? Yani adalah di atasnya kitab-kitab banyak ataupun buku banyak tu, tapi tidak dapat manfaat daripadanya. Apa dia nak dapat? Binatang itu, keldai itu apa dia akan dapat? Kalau ada kitab-kitab, semua kitab-kitab ada ilmu, tapi dia tak amalkan. Mana nak amalkan? Dia binatang. Seperti tengok tashbih ini berapa yang macam tak sedap kan? Allah Subhanahu wa taala tashbih orang Yahud seperti itu. Orang itu
Seperti kalimat itu adalah dia tak faham apa-apa. Dia tak amalkan, mana dia tak faham. Tak ada apa-apa manfaat untuknya pada apa yang dia Allah SWT beri padanya. Dia tak amalkan. Dan ini adalah aqbah masal darabahu Allah Ta'ala liman lam yantafi' bi anwar hidayah al-ilahiyah. Dan ini kira contoh yang paling teruk yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang yang tidak dapat manfaat daripada hidayah ilahiyah, daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, halnya adalah seperti mana binatang itu adalah seperti mana binatang itu tidak ada manfaat pada apa yang ada di atasnya daripada mengangkat buku-buku dan sebagainya, tidak ada dapat manfaat apa-apa. Seperti orang itu yang tidak amalkan dengan apa? Dengan syariat. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Nah. Bismillah. Kemudian masalul ladzi bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Yani Allah Subhanahu wa taala contohkan pada orang uh, pada orang Yahud seperti kaum-kaum yang sesat yang menipu tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menipu pada khatam nubuwah, minhum al-ayat dalla ala nubuwwat khatam mursalin. Ada juga di dalam kitabnya tentang apa? Tentang akan ada Nabi akhir zaman ataupun khatam mursalin, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yahdi al-qaum adh-dhalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan dan beri hidayah kepada orang yang apa? Orang yang zalim. Siapa orang yang zalim, waliyadzubillah, tidak dapatlah hidayah, tidak menunjuk, tidak dapat menunjuk kepada iman. Subhanallah, ini adalah benda yang bahaya. Wa fil ayat, dalam ayat ini, تعريض بنا نحن المسلمين إذ لم نطبق آيات القرآن المبين على حد قولي. نعم. نعم. Dalam kitab dalam Syekh Ali Sabuni rahimahullah taala dikata dalam ayat ini ada juga ta'ridun bina nahnu muslimin. Adalah juga peringatan pada kita wahai orang Islam. Maksudnya bagaimana? Iaitu kalau kita tidak amalkan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyazbillah, jadi kena hati-hati, nauzubillah, kita jadi seperti orang itu, tidak manfaat pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya. Jadi kita kena pegang pada Al-Quran Al-Karim dan juga pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum syai'in, tinggalkan pada kamu semua adalah dua benda, iaitu Al-Quran wa sunnati. La in tamassaktum bihima falan tadillu ba'di abada. Jika ada, tinggalkan dua benda, jika pegang betul-betul, insya-Allah tidak akan sesat, iaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam hadis yang lain, sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di, dan sunnah-sunnah khalifah yang akan datang lepasku. Jadi adalah benda itu adalah kalau jika kita pegang betul-betul, insya-Allah tidak sesat biiznillah subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan pada kita, waliyazubillah, jangan kita lah jadi seperti orang itu, waliyazubillah. Allah subhanahu wa taala sudah terangkan semua benda tentang hukum hakam di dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak amalkan dalam bab itu. Kita ada hukum hakam tentang Al-Quran dan tentang Islam, tapi kita pergi ambil hukum hakam daripada bukan Islam. Waliyazubillah. Jadi kita hati-hati daripada bab ini. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian orang Yahudi itu dia kata, kami adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kami lah adalah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah yang pada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata seperti itu. Dalam ayat yang seterusnya, قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Kamu kata, orang Yahudi tu kata apa? Kami ni adalah yang orang yang dekat pada Allah.
kami ni adalah orang yang baik, kami adalah yang pada Allah dan sebagainya. Kalau katalah pada Allah SWT turun para Nabi, Nabi Muhammad SAW, ay qul ya ayuhar rasul, katalah wahai rasul kepada orang Yahud itu, in kuntum tad'umuna, jika kamu kata kamu adalah kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kamu orang aulia Allah, kamu orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu haraplah untuk kamu mati. Kamu kata seperti itu kan? Kamu haraplah kamu mati. Fatamannawul maut. Ingat harap kamu nak untuk mati cepat, nak mati cepat. Doa untuk mati cepat. Untuk apa? Untuk kamu dari pergi cepat kepada daru karamatihi. Maknanya pergi kepada cepat kepada syurga kan? Orang yang orang dekat kepada Allah, dia adalah nak syurga kan? Adalah syurga yang ada siap Allah SWT siapkan pada orang yang dekat-dekat padanya. لأن من أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص من دار الأقدار. Disebabkan orang yang dia yakin dia adalah daripada ahli syurga, maka dia akan sangat nak cepat pergi kepada darul haq, iaitu maksudnya pergi ke syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana orang tu? Mana orang tu betul? Dia orang tu in kuntum, tengok akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, apa ayat yang hujung ayat itu, in kuntum sadiqin. Jika kamu adalah betul-betul apa yang dia jujur, betul itu yang sadiq, betul-betul kamu apa yang kamu kata, kamu adalah kasih Allah, kami orang yang dekat pada Allah. Kalau kamu betul, kamu yang haraplah kamu mati cepat. Tapi dia tak akan buat seperti itu. Ini adalah jawapan tentang ayat-ayat yang di tempat lain. Dan orang Yahud kata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Sesungguhnya kami adalah anak Allah dan juga apa? Orang yang sayang pada Allah. Orang yang kasih Allah SWT. Orang yang dekat pada Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT yang lain. Firman Allah SWT yang lain. Lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Dalam ayat, orang Yahud kata, syurga ini tidak akan masuk kepadanya selain daripada orang Yahud. Dia kata itu syurga ni bukan untuk orang Yahudi yang masuk syurga. Subhanallah. Kalau kamu cakap betul, kamu haraplah nak balik, nak kembali cepat kepada rahmat Allah SWT. Katalah kamu adalah orang yang dekat pada Allah, kamu kasih Allah. Kenapa tak buat seperti itu? Allah SWT sudah terangkan, sudah bagi tahu tentang bab ini. Allah SWT jelaskan bagaimana hal orang itu. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Tapi orang itu sesungguhnya orang itu tak akan harap langsung untuk mati. Bima qaddamat aydihim, dengan apa yang dia lakukan apa yang dia lakukan di dunia ini. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tahu hal orang yang zalim itu. Ay la yatamannawna al-maut abadan bisabab ma irtakabuhu min jara'im wa atham. Dia tidak akan harap mati langsung disebabkan apa yang dia lakukan daripada jinayah dan juga daripada dosa dan sebagainya. Wallahu alimun bi dhulmihim wa ijramihim. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, apa yang dia buatkan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala. La tadhun, jangan ingatlah Allah Subhanahu wa taala ghafilan. Allah Subhanahu wa taala tak tahu apa yang orang tu lakukan, apa yang berlaku dekat Gaza dan sebagainya. Jangan ingat Allah SWT tak tahu tentang bab ini. Jangan ingat Allah SWT terbiar macam tu. Oh, biarlah. Tak, ada hikmah Allah SWT. Semua ada hikmah. Naam, semua ada hikmah dalam bab ini. InsyaAllah kita mungkin sekarang tak nampak, tapi akan satu hari datang kita dengar dan kita nampak hikmah daripada bab ini. Dan seperti mana dalam hadis, dalam Sahih Bukhari, kama jaa fil hadis sahih, law anna al-yahuda tamannaw al-maut lamatu wa ra'aw maq'adahum min an-nar. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Jika orang Yahud dia harap untuk mati, maka dia akan lamatu, maka dia akan mati dan juga lihat tempatnya daripada api neraka. Subhanallah, semoga Allah SWT selamatkannya. Tapi dia wala yatamannawnahu abada ni selamanya dia tak akan harap untuk nak mati. Subhanallah. Qul inna yani sekarang ni kira dalil yang kuat tentang sesat orang itu. Tapi Allah SWT firman selepas itu apa? Qul innal mauta
alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Adalah tentang maut, tentang mati yang kamu jauh badannya. Kamu nak jauh badannya, kamu tak nak mati kan? Ha? Fa innahu mulaqikum. Maknanya mestilah kamu lari badannya, tapi dia akan akan jumpa dengan kamu. Fa innahu mulaqikum. Kamu akan dapat matilah. Mesti akan dapat. Tidak ada kullu man 'alaiha fan. Semua yang atas muka bumi ini akan apa? Akan mati. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian lepas mati adalah akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang ghaib, yang tahu apa yang lakukan pada dekat dunia ini semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian jelaskan pada kamu apa yang kamu lakukan di dunia ini. Naam. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Naam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يعني ترجعون إلى رب العزة والجلال الذي لا تخفى عليه خافية. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang tahu segala sesuatu, segala benda yang berlakukan di atas muka bumi ini. Fayujazikum ala a'malikumul qabihah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan balaskan pada amalan kamu di dunia ini, amalan yang buruk itu akan dapat balasannya di masa itu. Subhanallah. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah ini tentang hukum hakam, tentang apa, tentang solat Jumaat. Naam. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya jika dengar tentang azan, tentang azan Jumaat, dengar azan Jumaat adalah muazzin yuazzin li salat Jumaat, dengar tentang Jumaat. Famdu wamshu ila sama'i khutbah Jumaat, maka kamu pergilah kepada untuk apa? Untuk dengar khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Watrukul bai'a wasyira', dan tinggalkan adalah jual beli dan semua berniaga itu, tinggalkan tijara, berniaga dunia kepada berniaga akhirat. Maksudnya tijara yang ada beruntung banyak, iaitu tijara akhirat, beruntung pada akhirat, itu pergi kepada solat Jumaat. Nah, itu adalah lebih baik daripada jual beli dan sebagainya. In kuntum ta'lamun, jika tahulah tentang apa, jika adalah in kuntum ta'lamun, itu adalah lebih baik pada diri kamu daripada jual beli di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala bukan suruh kita selama hari Jumaat itu dari awal pagi Jumaat sampai malam tinggalkan jual beli. Tak, di masa solat itu, masa solat adalah masa khutbah Jumaat itu adalah masa waktu solat Jumaat itu adalah tinggalkan jual beli, bukan selamanya. Dan kita sudah cakap tentang bab ini sebelum ini tentang jual beli di hari Jumaat, seperti mana dalam kitab kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-fiqh al-islami wa adillatihi, untuk Syekh Wahb Az-Zuhaili rahimahullah taala. Dia kata al-bay'u waqtu nida li salat al-jum'ah hina yasal al-imam ala al-minbar ila an tanqadi as-salat. Hukum jual beli untuk di hari Jumaat, hina yasal al-imam, dari masa imam dah naik ke mimbar sampai habis salat. Naam, apa hukum tentang bab ini? Dan juga daripada ini adalah tentang bab ini mengikut pada 4 mazhab, ya. Ini mengikut pada 4 mazhab. Sebelum ni kita terangkan. Siapa nak rujukkan, boleh rujukkan dalam apa kelas yang sebelum ni ataupun yang sebelum ni. Kita sudah cakap tentang bab hukum jual beli. Tapi yang sekarang saya bagi dengan cara simple saja tentang bab ini. Dia kata adalah tentang bab ini adalah kira di antara benda yang tidak boleh lakukan pada hari Jumaat adalah jual beli apabila imam sudah naik kepada mimbar sampai habis masa solat, dan juga mengikut pada mazhab Hanafi, daripada azan yang pertama. Mula azan pertama dah stop, semua jual beli semua dah stop. Wa huwa makruh tahriman 'inda al-Hanafiyah. Dia adalah kira makruh dan juga adalah tahrim, karahat tahrim. Yang kira adalah paling tinggi pada hukum adalah makruh. Bukan makruh biasa, tak. Makruhan tahriman 'inda al-Hanafiyah, bagi orang mazhab Hanafi. Sahih adalah untuk jual beli, itu adalah sahih mengikut pada mazhab Syafi'i.
baik jual beli itu jadi. Mazhab Hanafi dia adalah makruh tahriman, dia makruh dan juga adalah peringkat makruh tu dah tinggi sangat sampai tahriman. Ikut mazhab Hanafi. Ikut pada mazhab Syafi'i adalah haram, sahih, baik jual beli itu sah, sah jual beli itu, tapi adalah kira haram ni kepada mazhab Syafi'i. Macam orang lakukan tu waliyadzubillah. Wa yufsakhu fil masyhur 'inda al-Malikiyah, dan ni kepada mazhab Maliki eh, hukum ini adalah yufsakh, maksudnya tidak sahlah, tinggalkan. Pada bab ini, bab jual beli itu tak sah, yufsakh. Apa yang jadi di masa itu tak sah sudah. Wala yasihhu aslan 'inda al-Hanabilah. Bagi mazhab Hambali adalah langsung tak sah orang jual beli di masa hari di masa solat Jumaat itu. Jadi pada bab ini kita hati-hatilah tentang bab ini. Kita nah, tentang bab ini adalah kita pun kena jaga tentang jual beli tentang di hari Jumaat itu. Kita tinggalkan bukan lama sangat pada masa masa untuk solat itu. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa nak rujukkan pada hukum itu, kita telah cakap sebelum ni panjang tentang bab ini. Nah, Faida Allah Subhanahu Wa Taala bukan bagi satu hari tak boleh jual beli. Hanya masa solat itu. Seperti mana kita tadi sebut, ada khilaf. Ada yang kata daripada ulama, ada yang kata bermazhab-mazhab juga, ada yang kata apa, dari imam dah naik ke mimbar sampai habis solat. Dan ada banding kepada mazhab Hanafi daripada azan yang pertama sampai habis solat. Jadi ada khilaf. Jadi eloklah kita tinggalkan jual beli itu di masa Jumaat daripada azan sampai solat. Ikut ahwat, yani afdal, lebih baik. Nah, itu sahaja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa? Fa idza qudiyatis shalah. Sudah selesai solat, sudah selesai solat Jumaat, apa buat? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika sudah selesai solat, fa idza adaytumus salat wa farightum minha, jika sudah selesai solat, fatafarraqu fil ard, keluarlah untuk apa, cari rezeki dan cari nak beli, nak jual, nak beli, semua silakan untuk selesaikan apa yang perlu selesaikan. Dah, itu solat Jumaat, hormat pada masa itu, kita kena jaga pada bab ini. Wadhkuru, Allah SWT firman apa? Wadhkurullaha apa? Kathira, kathiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah pada Allah SWT banyak untuk la'allakum tuflihun, untuk dapat adalah Sa'adatul Darain, ataupun happy, seronok di dua tempat duduk, iaitu dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada ahli syurga semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Ini adalah perkataan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semua, ada orang yang tinggalkan masa solat, masa khutbah, insarafu an sama'al khutbah, tinggalkan dengar khutbah, wa taraku rasul yakhutub ala al-mimbar, dia tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khutbah di atas mimbar. Apabila orang itu halnya apa? Apabila dia dengar adalah berniaga yang ada untung dan sebagainya, ataupun benda yang pada dunia itu, adalah tafarraqu anka wa ansarfu, dia tinggalkan dan pergi pada kerja itu. Wa tarakuka ya Muhammad qa'iman takhtubu 'ala al-mimbar, dan dia tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam keadaan apa, dia beri khutbah. Ini adalah itab, maksudnya kataan kepada orang yang tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa itu. Adalah ini juga bukan itu untuk orang itu saja. Nah, ini adalah untuk semua orang juga kena jaga, pada hati-hati tentang hari Jumaat. Adalah kita jaga pada masa solat Jumaat, adalah untuk kita jaga pada hadir dan dengar. Seperti mana kita sebut, ini wajib, ha? Wajib solat Jumaat atas setiap orang pada kaum lelaki. Nah, perempuan sebelum ni kita dah ceritakan, rujukkan. Banyak kita cakap tentang hari Jumaat, hukum-hukum hakam tentang hari Jumaat, sangat baik. Rujukkan pada bab ini. Nah, semua itu bukan kata-kata saya.
Semua waktu itu saya terangkan untuk kamu semua daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, daripada kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatih. Dia adalah kira di antara kitab yang besar tentang fiqh dan hukum hakam. Kita rujukkan pada kitab itu di masa itu saya terangkan semua. Semoga insya-Allah ada manfaat باذن subhanahu wa ta'ala. روي أن دحية الكلبي قدم بتجارة من الشام وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر وكان في القافلة أنواع الطعام من بر ودقيق وزيت وزبيب فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا يتسابقون نحو التجارة القادمة خشى أن تفوتهم الأرزاق وما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد يسير. روى البخاري هذا وروى البخاري عن جابر أنه قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. رواه البخاري ومسلم. حديث روايات بخاري dan Muslim. Apa hadis itu? Cakap bahasa Arab. Syekh kita tak faham. Okey, saya terangkan. Ruya adalah di antara riwayat adalah seorang namanya Dahiyah Al-Kalbi. Seorang namanya Dahiyah Al-Kalbi. Qadima bi tijarati min al-Syam. Orang min al-Syam. Orang itu adalah membawakan perniagaan daripada bumi Syam. Adalah seperti mana kita tahu Makkah, Madinah, tempat boleh kata dia banyak barang-barang yang datang padanya semua dari luar tempat. Dia bukan bumi ataupun bukan tempat yang sesuai sangat untuk tanam-tanaman ataupun sesuai sangat pada, jadi semua barang yang datang pada situ semua dari luar negara. So kebanyakan daripada luar negara situ, dari luar Makkah dan Madinah. Dan di masa itu Dahiyah Al-Kalbi itu dia membawa satu perniagaan daripada bumi Syam. Dan di masa itu, di masa dekat Madinah, ada majaa' wa ghala'u si'r. Ada macam orang makanan tak banyak, barang tak banyak, dan juga adalah mahal pada harga-harganya. Wa kana fil qafilah anwa' at-ta'am. Dan di masa itu adalah Dahiyah itu adalah membawa banyak pada jenis-jenis makanan. نعم daripada burrin wa daqiqin wa zait wa zabib, seperti mana adalah tepung dan minyak dan juga kismis, zabib. Apabila orang ahli masjid dia tahu adalah orang itu membawa perniagaan daripada bumi Syam dan ada banyak macam-macam benda, orang itu pergi cepat kepada orang itu sebab orang itu takut dia lepas peluang untuk beli. Dan di masa itu tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedikit pada orang. Dalam riwayat Al-Bukhari, an Jabir annahu qala, daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia kata aqbalat 'irun yaumul jum'ah, datang adalah 'ir, maksudnya adalah unta-unta yang melangkahkan apa perniagaan pada hari Jumaat. Orang-orang yang membawa perniagaan datang pada hari Jumaat itu. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wan Nabi yakhutub, dan di masa itu kami adalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beri khutbah. Fa kharaja an-nas, maka orang itu keluar kepada apa? Kepada orang yang membawa perniagaan itu. Keluar di masa itu. Fa kharaja an-nas wa baqiya 12 rajulan, dan ditinggalkan yang tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 12 orang sahaja. 12 lelaki. Ana fihim, dia kata, Sayyidina Jabir kata apa? Saya seorang daripada 12 itu. Wa Abu Bakar, dan juga Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar, dan juga Sayyidina Umar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, jika orang itu lihat adalah berniaga, adalah ra'u tijaratan aw lahwan, benda yang bukan macam benda yang tidak manfaat, dia tinggalkan kamu dan dia pergi kepada sesuatu itu. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu apa? Qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah wallahu khairur raziqin. Katalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katalah ya ayuhar rasul, qul lahum, katalah pada orang itu ayuhar rasul, inna ma 'inda Allah min as-sawabi wan na'im khairun mimma yanalukum min ar-rizqil 'ajil. Apa yang ada daripada Allah, apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada rezeki itu dan apa yang kamu dapat di dunia ini. Wallahu huwar razzaq.
Dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang beri rezeki pada orang. Naam. Naam. Imam subhanallah kata Imam Hafiz bin Katsir. نعم وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت لما كان صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على الخطبة يوم الجمعة. نعم. كما هو الحال في صلاة العيدين، كما روى ذلك أبو داود أنه كان يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين، ثم قدمت الخطبة على الصلاة، وهذا هو المعهود عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما تركوا الصلاة إنما تركوا سماع الخطبة. انتهى. Dan perlu Imam Hafiz bin Katsir dia ingatkan pada kita perlu untuk Imam Syekh Ali Sabuni tulis perkataan Imam Al-Hafiz bin Katsir, mesti kita tahu satu benda. هذه القصة kisah ini كانت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة على خطبة الجمعة. Dulu di zaman dahulu adalah salat kemudian khutbah Jumaah, hari Jumaat. Seperti mana dalam solat Id. Macam mana raya. Kita solat raya, macam mana kita solat dulu, kemudian khutbah raya. Kan? Dulu untuk solat Jumaat seperti itu juga. Awal-awal adalah solat. Kemudian adalah khutbah. Jadi, para sahabat itu jangan suudzon ya. Ya, na'udzubillah. Jangan kita sangka tak baik. Oh, macam mana orang tu tinggal Nabi dan dia jalan. Tak, dia bukan tinggalkan solat. Perhatian. Bukan tinggalkan solat. Dia tinggalkan khutbah. Solat, dia jaga solat, dia solat. Apabila selesai solat, dia pergi kepada urusan apa untuk nak beli barang-barangnya daripada perniagaan yang datang daripada bumi Syam itu. Bukan dia tinggalkan solat. Kita zaman ini, waliyahzubillah, semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Banyak orang tinggalkan solat, bukan solat Jumaat saja, bukan tukang solat semua, waliyahzubillah. Semoga Allah SWT selamatkan kita. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Tapi di zaman ini, kemudian ini adalah tentang solat seperti mana adalah dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam kitabnya. Naam, annahu kana yusalli al-jum'ah qabla al-khutbah misal al-idain. Solat Jumaat sebelum khutbah seperti mana hari raya, seperti mana solat raya. ثم قدمت الخطبة على الصلاة. Kemudian adalah jadi ada khutbah kemudian salat. وهذا المعهود عن صحابة رسول الله. Dan ini adalah yang sampai zaman kita, ini adalah ambil pada perbuatan sahabat Rasulullah SAW sampai zaman kita. فما تركوا الصلاة إنما تركوا سماع الخطبة. Yang kita salah. Orang itu tidak tinggalkan solat, tapi dia tinggalkan apa? Dengar pada khutbah Jumaat. Ini adalah seperti ini kita selesai Alhamdulillah Rabbil Alamin pada surah Al-Jumu'ah. Semoga insyaAllah ada manfaat untuk semua. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga insyaAllah apa yang saya kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga insyaAllah masa akan datang insyaAllah kita akan berterusan untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim, ambilkan surah yang baru. Dan saya harap insyaAllah subhanahu wa ta'ala pada semua yang hadir dengan kita, doakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk saya untuk bahasa Melayu lebih mudahkan untuk saya untuk lancarkan lagi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan mudahkan untuk kita semua insyaAllah untuk dapat ilmu yang bermanfaat dan amalkan. Yang penting juga amalkan dengan apa yang kita ada pada ilmu dan apa yang kita cari pada ilmu itu. Jangan kita jadi waliyazubillah seperti mana orang Yahudi itu. Orang itu adalah dia ada kitab-kitab, ada ilmu tapi dia tidak amalkan. Waliyazubillah, kita tak nak jadi seperti itu. Kita nak insyaAllah ilmu serta amal. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pokok apa, tidak ada buah, tak ada apa. Kita nak ilmu serta amal. Ilmu serta amal. Guru saya kata zakatul ilm ta'limi. Di kulli syai' zakat. Dia kata setiap benda ada zakat. Ada duit, ada zakatnya. Ada apa
pada buku-buku macam ada hak zakat untuk setiap benda. Tapi ilmu itu apa zakatnya? Zakatnya adalah kita sampaikan pada orang yang lain. Jadi mudah-mudahan insya-Allah jika ada manfaat, dapat manfaat pada apa yang kita kongsikan dengan kamu semua, kita usahalah insya-Allah sampaikan pada orang yang lain apa yang kita mampu. Bismillah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada semua yang hadir. As'alullah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimakan amalan kita ini dan semoga insya-Allah hari Jumaat ini hari yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yashmaluna fiha jami'an insya-Allah kita semua dapat rahmat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mengingatkan pada diri saya dan juga pada semua yang hadir untuk bacaan surah Kahfi siapa yang belum baca dan juga banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ala kulli khair. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih. kasih, Syekh. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fikum. Maaf ingatkan pada semua yang hadir, insya-Allah pada tarikh 28 lagi 10 hari maknanya insya-Allah kita akan ada kursus untuk tajwid biiznillah subhanahu wa taala. Siapa yang berminat untuk nak join dengan kita tajwid insya-Allah ahlan wa sahlan. Bagi pelajar-pelajar Bait Al-Furqan yang pernah ikut sebelum ni, dia berminat untuk nak buat ulangan, boleh insya-Allah subhanahu wa taala. Boleh mesej insyaAllah saya ataupun mesej pada Ustazah terus juga nanti insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan ada yuran khas untuk ni dia tidak perlu bayar yuran penuh insyaAllah. Jadi benda ni kita bantu sama-sama. Kalau ada juga saya nak pun saham untuk akhirat itu saya, jika ada pada golongan kita yang ada hari ini ada yang orang yang dia nak join tapi dia tidak mampu, boleh mesej juga insyaAllah saya akan uruskan biiznillah. Mudah-mudahan insyaAllah amalan kita jadi di antara asbab yang Allah SWT bagi kita di syurga biiznillah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak juga kepada ada beberapa orang juga yang infak tentang buku dan ada yang infak tentang kursus. Terima kasih banyak yang infak juga untuk kursus. Maknanya dia sudah buka peluang untuk orang yang lain belajar. Dia tak dapat belajar tapi dia nak orang lain belajar. Dia nak dapat saham. Terima kasih banyak. Dan juga mengingatkan juga adalah bukan kita kena keluarkan wang untuk apa untuk kita dapat amalan yang baik. Bahkan kita boleh juga dapat saham untuk akhirat untuk kita dengan kita share iklan-iklan pada Bait Al-Furqan tentang kursus ini. Mudah-mudahan orang yang belajar kita pun dapat saham untuk akhirat untuk kita. Jadi marilah kita sama-sama insya-Allah bantu sama-sama untuk keluarkan iklan untuk pelajaran ilmu tajwid. Dan seperti mana saya sebut tadi, jika ada orang yang ada masalah pada kewangan, dia tidak mampu ataupun sebagainya, boleh insya-Allah kita bantu biiznillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin.